Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar saudara-saudara yang sedang menonton di dalam siri live kita pada malam ini. Di mana ini adalah siri kedua yang bertajuk Pulangkan Balik. Saya bersama dengan tetamu istimewa saya, saudara Dipa. Dia terkandas di dalam jam dan dia baru saja sampai dan sekarang ni alhamdulillah saya pun risau juga. Apa khabar saya Dipa? Salam Abang Zack. Ya. Saya sihat. Hari ini nampak lebih bergaya. Ya. Kita tengah build up stamina untuk Jumaat final kita. Wah. Final sesi berkenaan topik pulang balik. Di mana kita akan lampaikan yang lebih penting dan paling diperlukan adalah bukti-bukti. Transaksi bank, bukti-bukti berapa duit di dalam akaun Rosmah Mansur dan proksi-proksi beliau. Jadi sekarang kita tengah build the momentum. Okey. Dan saya menerima banyak panggilan telefon ni sebenarnya. Saya ingat semalam saja lebih 10 panggilan telefon berkenaan tentang siri pertama yang kita buat pada 2 malam sudah. Ada yang daripada UMNO yang menelefon saya yang bertanya tentang kesahihan berkenaan tentang apa juga yang saudara Dipa dedahkan. Dan saya dengan penuh rasa yakin saya beritahu bahawa itulah apa yang saudara Dipa dedahkan, itulah perkara yang sebenar yang berlaku. Dan mereka ada yang sampai dia beritahu pada saya dia ingat bosku ni sakau 2 ataupun 3 bilion. Tetapi ini 100 bilion, benda ni betul ke? Saya cakap betul. Berdasarkan apa yang saudara Dipa dedahkan tempoh hari. Dan ramai juga yang beritahu ataupun yang menasihatkan saya supaya lebih berhati-hati dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya satu persoalan dan juga satu pembongkaran yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana pihak sebelum ini. Dan saudara Dipa bertanggungjawablah kiranya untuk dalam mana-mana pendedahan ini. Dan itulah yang berlaku saudara Dipa. Semalam saya berada di Melaka. Di Melaka pun sama, saya ditemui oleh seorang pakcik. Dia bekas anggota polis. Dan dia pun minta supaya kita ni kalau ada perkara-perkara berkenaan ketirisan itu kita dedahkan saudara Dipa. Baik, permulaannya saudara Dipa, saya nampak saudara Dipa ni lebih ceria, lebih yakin. Dan hari ini saudara Dipa, kalau saya lihat di laporan media berkenaan tentang Yana yang membabitkan kes yang berkenaan cukai, tuntutan cukai daripada LHDN sebanyak 10.3 juta ringgit itu saudara Dipa. Saya ingat ini satu cukai yang sangat tinggi, satu cukai yang saya tak terfikir bagaimana seorang anak mantan Perdana Menteri boleh membayar ataupun menyelesaikan cukai sebanyak 10.3 juta ringgit. Jadi mungkin saudara Dipa boleh ulaskan ataupun saudara Dipa boleh mungkin ceritakan macam mana dia boleh dapat duit, di mana datang dia. Abang Zack, sebenarnya ini kalau ungkapan orang putih, just the tip of the iceberg. Okey. 10 juta ni mungkin hanya satu permata untuk Datin Rosmah. Tetapi memang cukai tidak dibayar atas pendapatan ini. Okey. Dan terus bagi saya apa yang harus diteliti adalah bagaimana duit 10 juta ini masuk ke dalam akaun Noriana. Kita panggil dia Kak Gina. Jadi soalan dia senang. Sekiranya dia bekerja, memang dia bekerja di luar negara, andai kata gajinya US dollar
5,000 atau 10,000, ya. Ya. Dia memerlukan jangka masa 500 bulan untuk mendapat income sebegitu banyak, Ya. ya. RM5,000, $5,000 Ya. bersamaan RM20,000, bersamaan 500 bulan, dia tak makan, dia tak bayar saver, dia dapat tabung dia 10 juta. Ya. Okay. Jadi soalan dia memang kita bertanya-tanya. Andai kata duit itu datang daripada ayah dia. Ya. Gaji ayah dia RM35,000 Sebulan. sebulan. Gaji pokok. Gaji pokok, Gaji Perdana Menteri. gaji Perdana Menteri. Bagaimana dia boleh ada duit 10 juta dalam income statement bank dia yang telah dikenakan cukai oleh LHDN? Bagaimana ini telah terjadi? So kita ke soalan berikutnya. Ya. Soalan berikutnya, duit ini duit halal atau duit haram? Ya. Itu soalan dia. Itu isu ni. Itu isu dia. Hmm. Ya, hari ini kita tahu yang dia dapat melepaskan diri daripada kes LHDN ini. Dia telah membayar balik duit yang dituntut oleh LHDN, tapi dia telah mendapat sedikit kelonggaran, di mana dia menyatakan rumah yang dia beli itu dibeli oleh suami dia. Ya. Nafkah yang dia terima adalah daripada suami dia. Dua soalan menjelma daripada posting Instagram Noriana. Ya. Kes LHDN ini adalah untuk tuntutan Ya. sebelum dia berkahwin. Ya. Dia berkahwin tahun bila? 2013, Ya. Ya. kalau tak salah saya. Ya. Tuntutan ni sebelum 2013. So bagaimana suami dia telah memberi harta rumah itu kepada dia? Pertama. Kedua, nafkah yang dia nyatakan adalah Ya. tak mungkin kerana suami dia tak bekerja. Oh, suami dia tak bekerja. Tak bekerja. Suami dia ni sebenarnya ada kes di mana di Amerika Syarikat dia telah mencuri harta milik ayah tiri dia. Ini suami yang Suami dia, suami Noriana, nama dia Daniar daripada Kazakhstan. Dia ada kes di mana dia telah mencuri harta ayah tiri dia. Okay? Dan kes ni memang dalam surat khabar Amerika Syarikat, juga dalam Malaysia kini baru-baru ini. Jadi setahu kita, dia memang tidak ada pekerjaan. Dia, kalau dia tidak ada pekerjaan, bagaimana dia boleh memberi nafkah dan membeli rumah untuk jinak? Ini adalah soalan-soalan yang kita kena tanya. Jadi, adakah Noriana menipu kepada LHDN? Adakah dia terlepas kerana LHDN mungkin risau untuk mengambil tindakan yang sangat terperinci ke atasnya selepas CEO LHDN sebelum ini telah dipecat? Dipecat kerana dia tidak mahu kes Najib dia tidak mahu kes Najib untuk diberhentikan. Kes Najib yang melibatkan duit 1.2 bilion cukai. CEO sebelum ini dia memang tidak benarkan. Dia nak kes ini sampai habis. Jadi tiba-tiba dia telah dipecat. Dan CEO baru LHDN telah dipilih. Jadi semua ini adalah soalan-soalan yang main di kepala saya, harus terbayang dalam kepala rakyat, kepada yang dah kena kes LHDN tak boleh bayar 20,000 pun kena saman, kes 100,000 sampai jadi bankrupt. Mereka terfikir macam mana
apakah keistimewaan suami Ya. Noriana? Baik, Saudara Pak. Ya. Bercerita tentang Dania, menantu pada Datin Seri Najib. Ya. Datin Seri Najib, Datin Seri Rosmah, Ya. dan juga Datuk Seri Najib Razak. Sebab Saudara Ripak ni sangat rapat dengan keluarga Najib dan juga Rosmah. Apa background sebenarnya menantu Datin Seri Rosmah dan juga Najib? Dania ni mak dia nama dia Maira. Okey. Maira ni seorang yang memang sehebat Datin Rosmah. Ya. Sehebat Datin Rosmah. Saya kena panggil dia Datin Rosmah ini semalam saya dapat teguran dalam WhatsApp. Ya. Kalau nak pangkat dia sekali. Kalau Datin Seri panggil Datin Seri ataupun panggil lah makcik anti ke kan. Itulah yang mana dia rasa. Semalam saya dapat WhatsApp daripada seorang kawan saya yang memang rapat dengan Rosmah sampai sekarang. Ya. Nak buat online pun jangan guna nama Rosmah saja. Dia Datin Rosmah. Dia cakap, ya, dia masih Datin Rosmah kerana Datin Seri Rosmah kerana pangkat dia belum dilucutkan. Ya. Dia belum lucut semua pangkat. Hanya Negeri Sembilan dengan Selangor telah melucutkan pangkat Datuk Seri dan Datin Seri. So, soalan tadi Abang Zack tadi Berkenaan tentang background. background Dania. Dania orang Kazakhstan. Ya. Mak dia telah berkahwin dengan adik ex-presiden Kazakhstan pada masa itu. Dia dah cerai dah sekarang. Dan mak Dania ni memang ada reputation setanding dengan Datin Rosmah lah. Oh, Tak lebih tak kurang lah. Minat yang sama, skandal-skandal yang sama. Ya. Boleh dikatakan memang sepadan. Ya. Ada kes Maira telah membeli beg daripada Hermes di US dan tidak bayar untuk 20 beg Hermes. Dan bila kedai Hermes tu membuat tuntutan dengan Rosmah. Hebat. Dia orang yang hebat. Semua sama lah. Pandai dia cari lisan. Dia again ungkapan orang putih, birds of the same feather flock together. Jadi banduan-banduan dia keluar makan sama. Ustazah keluar makan sama. Jadi dia ikutlah dia punya, memang dia itulah dia punya puak-puak dia dari puak-puak banduan. So itulah dia punya background Dania. Dania dan Gina belajar bersama dan di USA. Dan Dania telah melamar Noriana. Baik. Saya Ya. difahamkan majlis perkahwinan mereka, seingat saya 2013, Dania dan juga Liana. Ya.
hiasan bunga 3 juta ni memang betul. Memang benar. Kos mengendalikan perkahwinan di KLCC pun mencecah 4 juta ringgit. Wow. Selain daripada kos perkahwinan di Seri Perdana dan pelbagai lagi function yang mereka ada pada masa itu. Jadi ini semua duit rakyat. Ini semua duit rakyat. Jadi ini adalah amalan mereka. Mereka tak kisah selagi tidak ada orang yang berani ke depan untuk buka semua cerita ini, untuk bawa semua perkara ini sewajarnya ke Parlimen. Masalah kita sekarang adalah bila kita pergi ke Parlimen, pembangkang cuba sedaya upaya. Tetapi kadang-kadang pembangkang ni daripada parti politik. Ya. Dia bukan pembangkang yang ada agenda sendiri, agenda rakyat. Bermaksud besar kemungkinan agenda parti politik itu adalah lebih besar daripada agenda rakyat. Itu makna saya. Jadi kita perlu ada dalam PRU 15, kita harus ada golongan MP baru, wakil rakyat baru yang sanggup walaupun masuk ke dalam parti, tapi sanggup berdiri untuk agenda rakyat. Perkara-perkara ini harus dibawa ke Parlimen dan harus dibahas di sana pada waktu itu. Maksudnya merujuk tentang duit 100 bilion yang Rosmah dan juga Najib, maafkan saya, Datin Seri Rosmah dan juga Datuk Seri Najib miliki, yang berada di luar negara seperti mana yang Dipak dedahkan itu harus dibawa ke Parlimen. Ya, mesti dibawa ke Parlimen. Itu wajib. Kita wajib bawa ke Parlimen. Keadaan di mana mereka telah mengadakan perkahwinan, belanja 30 lebih juta, semua ini rekod-rekod ni semua ada. Pembayaran dibuat di Malaysia. Rekod ini ada. Adalah wajib untuk siasatan dilakukan. Dan Saudara Dipak ada butir-butiran ataupun bukti? Ya, berkenaan bank account mereka memang saya ada. Dan memang kita dah slot hari Jumaat ni kita akan buka semua cerita tu. Selain itu, seperti cara mereka belanja untuk perkahwinan 30 lebih juta. Noriana lepas dengan kes LHDN ni. Tapi yang 30 lebih juta yang dibelanjakan untuk perkahwinan ni, siapa yang belanja duit ni? Najib, Rosmah, siapa? Ataupun keluarga menantu dia tak ada duit. Sampai dia curi harta ayah tiri dia. Dia curi, dia ada duit lah. Itu bukan duit dia, itu duit dia curi. Ya, baik-baik. Keluarga menantu Datin Seri Rosmah dan juga Datuk Seri Najib Razak, suami kepada Yana ni siapa sebenarnya? Sebelum Maira berkahwin dengan adik ex-presiden Kazakhstan, dia memang orang biasa je. Maira berkahwin dengan seorang yang bekerja dengan pejabat awam kerajaan Kazakhstan. Selebihnya mungkin gaji dia 2,000 US. Di Kazakhstan gaji tak tinggi. Dia middle class family. Middle class family. Sama seperti Rosmah sebelum dia kahwin dengan Najib. Dan Dania ni anak hasil daripada perkahwinan pertama. Oh, dengan yang kerja sebagai pejabat awam. Pejabat awam di Kazakhstan. Oh, okey. Jadi dia memang tak ada akses kepada duit sebanyak ini. Ya. Abang Z kena fikir kalau mereka ada akses kepada duit sebanyak tu, tak mungkin Abang Z dia akan curi harta di New York. Undang-undang di USA sangat keras. Dan satu perkara lagi yang saya nak bertanya dengan Saudara Dipak ni, berkenaan status kewarganegaraan Dania ni, menantu Datin Seri Rosmah dan juga Datuk Seri. Perkara ini sebenarnya saya tidak ada bukti. Tapi
Yang saya ada bukti saya akan tampilkan. Perkara ini saya dah ada dengar khabar bahawa Daniel telah mendapat kerakyatan Malaysia sebelum berkahwin dengan Noriana. Jadi saya menggesa Datin Sri Rosmah, Datuk Najib menafikan perkara ini. Perkara ini sangat serius. Kalau sebenar-benarnya dia telah dibagi kerakyatan atas dasar dia bakal menantu Perdana Menteri, itu salah. Itu salah. Ibu saya lahir di Surabaya. Dia kahwin 1963. Dia mendapat kerakyatan Malaysia selepas 30 tahun. Dan hampir mungkin lebih dari 100 kali pergi ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapat dokumen-dokumen yang memberi dia kelayakan untuk dapat kerakyatan Malaysia. Jadi ini memang boleh dikatakan ini satu langkah yang berunsur jenayah. Kerana sesiapa pun tidak ada hak untuk mendapat kerakyatan serta-merta. Dan masalah kerakyatan ini juga masih lagi banyak sekali, terutamanya di negeri Sabah. Ramai sekali rakyat yang masih belum selesai isu kerakyatan ini. Dan hari ini Saudara Lipak mendedahkan lagi satu berkenaan tentang kerakyatan menantu Datin Sri Rosmah dan juga Datuk Seri Najib Razak ni, yang mendapat kerakyatan lebih awal sebelum dia kahwin dengan Yana. Abang Zack tahu, saya tahu berkenaan satu bakal menantu Sultan di Peninsula Malaysia, Sultan di Semenanjung Malaysia ini tahun 2004-2005. Dia pun tak dapat kerakyatan serta-merta. Dia menunggu hampir 10 tahun untuk mendapat kerakyatan. Itu kerabat. Dia menantu Sultan. Yalah. Ya. Menantu arwah Sultan. Ya. Orang Singapura. 10 tahun dia menunggu. 10 tahun baru dapat. Ya. Dan ibu kepada Saudara Lipak pun 30 tahun. 30 tahun baru dapat. Ya. Saya juga ada seorang kawan, dia lahir di Sarawak. Dia belajar sama dengan saya. Dia pun tak dapat kerakyatan. IC biru tu dia tak dapat, padahal dia lahir di Sarawak. Malaysia, di Sarawak. Di Malaysia. Tapi masih lagi belum selesai berkenaan tentang isu kerakyatan ini. Dan saya minta supaya kerajaan kita gesa kerajaan untuk kita siasat berkenaan tentang hal ini, Saudara Lipak. Abang Zack, saya rasa sekiranya Pakatan Harapan datang balik berkuasa dan PRU 15 ni, memang seharusnya kerakyatan kepada Dania dibatalkan serta-merta. Ya. Dan Dania ni tidak bekerja. Dia bukannya seorang pemain bola sepak. Betul? Betul. Sekarang ni dia punya trend, kalau dia daripada negara luar main bola sepak di negara kita, terus dapat kerakyatan dengan mudah kan. Dan Dania ni bukannya seorang pemain bola tapi sepak. mudah pun adalah bertahun-tahun. Iyalah. Itu pun melalui proses dan sebagainya. Baik, Saudara Lipak, 2 malam yang lalu ada tekan tentang apa Datin Sri Rosmah ni yang sanggup bomohkan Yana ni untuk terima Dania ni. Dan perkara ini pun menjadi bualan juga di dalam komen, di dalam social media, di dalam TikTok, di dalam Facebook, di dalam YouTube dan sebagainya. Sebab Saudara Lipak ni terkenal dengan pendedahan berkenaan tentang bomoh. Mungkin Saudara Lipak boleh ceritakan sedikit. Abang Zack, sebenarnya fokus saya pada masa ni adalah untuk nak pulangkan balik duit yang dicuri oleh Rosmah. Itu niat saya buat sesi ni. Tetapi ia bersangkut paut. Dia bersangkut paut. Jadi cerita bomoh ni memang bersangkut paut dengan cara Rosmah dapat mencuri duit tu. Okey? Kerana kalau tidak ada bomoh tu, dia tak boleh dapat Datuk Seri Najib untuk setuju membenarkan projek dia diluluskan. Tanpa bomoh itu, dia tak dapat yang di-Pertuan Agong pada masa itu untuk
restu Najib dijadikan Perdana Menteri. Wah. Tanpa Bomoh tu, dia tidak dapat memaksa setiap malam dengan seruan beratus Bomoh kepada Pak Lah untuk memberi kuasa Perdana Menteri kepada Datuk Najib. Masa tu saya ada. Menarik cerita ni. Ya, masa itu saya ada. Saya memang berada di sana. Saya tahu macam mana dia memaksa Pak Lah, macam mana, sorry ya, ini very sensitive. Okey. Masa tu Kak Indon sakit. Ada marah. Isteri pada Pak Lah. Ya. Dia boleh bagi penyakit Kak Indon menjadi lebih parah. Sampai Kak Indon meninggal dunia. Ini semua hakikat saya ada sana. Itu kerja Rosmah. Itu kerja Rosmah. Wah. Dan keluarga Pak Lah tahu macam mana dan apa telah Rosmah buat kepada Kak Indon. Kerana yang menentang Pak Lah untuk menyerah kuasa kepada Datuk Najib adalah Kak Indon. Dia memang tidak setuju. Dia memang tak suka Rosmah. Dia tahu tabiat-tabiat Rosmah. Tetapi bila Kak Indon telah meninggal dunia, memang Pak Lah diserang bertubi-tubi oleh bomoh-bomoh. Dan jumlah bomoh tu tadi banyak daripada Indonesia, daripada Siam, ada seorang daripada Canada pun ada. Tapi yang saya tolong kendalikan dia orang datang bila ke Malaysia, yang dari Indonesia, dari India dan daripada Thailand. Dan saya tahu Lipat mereka ni yang bawa dia orang masuk. Saya kerja saya adalah pertama beli tiket lah untuk semua datang. Kedua, dapat dia orang tempat tinggal. Macam dia orang ni bomoh, dia tak nak tinggal dekat hotel. Dia nak rumah yang dia boleh buat macam dia ada malam dia orang ada buat seruan, dia ada bakar barang, pemujaan. Jadi dia perlu rumah. Dia nak dapatkan dia orang rumah. Ada yang perlu pergi berulang-alik ke Port Dickson. Pasal dia orang apa-apa dia orang buat dekat Port Dickson tu berkenaan dia bagi sacrifice kepada hantu dalam laut. Dan tempat yang mereka buat sacrifice bahasa Malaysia pengorbanan. Dia bagi sacrifice binatang. Binatang tu apa? Ayam? Kambing dengan burung pigeon. Kambing macam black metal juga ni. Ya. di sana. So memang bila sampai waktu bulan dah tak ada, bulan kosong ya, apa kita panggil bulan apa? Bulan penuh. Tak ada bulan. Bulan apa? Bulan separuh. Kalau dalam bahasa India kita cakap amawasya lah, tak ada bulan. Tak ada bulan. Kosong hitam lah. Malam tu dia orang akan pergi sana. Dan pergi sana dia orang potong kambing, dia buat dia punya mantra nak bagi Pak Lah letak jawatan. Sampai Pak Lah tak boleh, dia tak boleh tak setuju dengan Najib. Apa yang Najib tanya, dia setuju. Tapi syarat dia, bomoh tu kata, okey, Datuk Najib kena marah ni. Datuk Najib, you dengan Pak Lah, you jangan open war dengan dia. You baik dengan dia. You baik dengan dia, bagi orang-orang you serang dia. Lepas tu you dengan dia baik saja. Jadi dia anggap you sebagai kawan. Lepas kalau dia bagi you kuasa, maka selepas you dapat kuasa tu, you boleh pinggirkan dia. Tapi buat masa ni apa dia cakap, you setujulah. Pasal dia pun mesti ada syarat-syarat dia letak jawatan. So ini proses bukan satu malam lah. Ini proses mengambil waktu hampir 2 tahun selepas Kak Indon meninggal dunia. This every 2 minggu, ini memang very aktif lah projek ini. So kita memang sibuk nak uruskan semua benda-benda ni. Dan Dipak pun tengok benda tu, pemujaan ni. Ya, saya pernah tengok. Pada gerhana bulan. Ya, gerhana bulan. Bulan. Okay, sorry, my bahasa Malaysia not super perfect. Ya. Pada waktu gerhana bulan itulah berlaku pemujaan. Ya, dia kena malam tu. Malam tu adalah malam yang paling penting untuk syaitan keluar. Dia tak boleh ada bulan, dia kena kosong. Dia kena full black. So ini semua apa yang telah berlaku. And Dania pun sama. Sebenarnya Kak Gina tak nak Noriana tak nak berkahwin
seawal itu dengan Dania. Dia memang ada banyak peminat lain dan dia masih belajar. Memang dia dah very clear dia tak nak. Datin Rosmah dah cuba beberapa kali nak memujuk dia, panggil dia datang KL, bagi dia faham. Datin Sri nak cucu, dan Datin Sri nak tunjuk kepada semua kerabat-kerabat dia bahawa anak dia telah kahwin dengan bangsawan dari Kazakhstan. Itu penting bagi Datin. Dia tak nak menantu dari Malaysia. Dia nak menantu dari overseas. Okay? Dan bila dapat bangsawan, memang dia sukalah. So, apa cara dia? Cara dia, dia uruskan bomoh sampai pergi ke US, sampai ada seorang yang kawan kita lah, kawan Rosmah, kawan kita, yang kerja dia menjaga Noriana, kerja dia menjaga Ashman. Menjaga bermakna dia orang study overseas, dia akan pergi overseas, pastikan dia orang ada semua bodyguard lah. Bukan bodyguard, memang bodyguard pun ada masa tu, tapi dia ni macam mother figure lah, macam godmother dia. So nama kat dia Mumtaz, nama penuh saya tak nak bagi. So Aunty Mumtaz ni kerja dia bawa makanan kepada Gina, bagi Gina makan apa yang telah diberi untuk bomoh. Jadi bila dia lihat Dania, dia memang terpikat, dia nak kahwin dengan dia serta-merta. So macam itulah Rosmah mencapai matlamat untuk menjadikan anak bangsawan Kazakhstan ni menantu dia. Wah, sampai sebegitu sekali. Ini semua hakikat. Saya ada di sana. Rosmah Datin Sri Rosmah. Datin Sri Rosmah. Kalau saya bercakap sesuatu yang tak benar, sila nafikan. Ya. Pasal benda ni semua berlaku depan mata saya. Dan bukan saya seorang di sana. Kalau Datin kata, apa yang Dipak cakap ni tak benar, saya boleh bawa lagi 2-3 orang yang memang ada di sana. Ramai kita, bukan seorang saya, ramai ada di sana. Dan ada yang memang mereka pun nak membuka cerita ni, tapi mungkin tak seberani saya. Dan mungkin niat mereka agak pasif. Bagi saya, saya tak nak orang seperti Datin Rosmah, Datuk Najib kembali berkuasa. Dan lebih penting daripada itu, saya nak pastikan mereka tak continue nak tipu dengan rakyat Malaysia. Ini sangat penting. Kembali berkuasa. Saya pun tak nak, saudara-saudara. Datuk Seri Najib ada membuat permohonan di mahkamah untuk dia kembali ke parlimen, dan hal ini sangat membingungkan saya dan juga saudara, khususnya rakyat Malaysia ini. Ketika di dalam penjara ni, dia sibuk pula nak pergi parlimen sewaktu dia jadi Perdana Menteri. Sepanjang tempoh dia jadi Perdana Menteri, saya ingat 28 hari kot maksimum dia berada di parlimen. Ini satu benda yang sangat kelakar sebenarnya. Ini adalah mungkin gimmick yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib ni sebagai banduan. Dia nak buat sesuatu lah, ataupun dia adalah dia punya gimmick dia. Baik, tertarik dengan cerita yang tak pernah saya dengar. Ini betul-betul mengejutkan, dan saya pun kembali panas ni. Saya pun risau juga kot masih ada lagi power bomoh-bomoh Rosmah ni. Ada. Kadang-kadang ada satu kes mahkamah berkenaan Altan Tuya. So kes tu besok pagi saya kena bagi keterangan lah. Oh, malam tu saya seram tak boleh tidur. Saya letak pisau bawah tilam tak boleh tidur. Ambil limau potong, letak atas tilam, bagi bancuh, nak tidur tak boleh. Dia macam-macam barang datang mengganggu saya. Saya tak boleh tidur. Lasa tak tidur lah malam. Lah tak tidur lah? Tak tidur. Sampai besok? Sampai besok. Saya ada tips tak tidur. Kita kira apa rambut. Kira lah. Itu boleh tidur. Baik. Okey. Tadi berkenaan tentang Dania. Dan Datin Sri Rosmah ni sanggup menggunakan ilmu hitam lah, bomoh, untuk memujuk Yana ni untuk terima Dania ni. Seolah macam Dania ni ada satu keistimewaan.
Selain daripada bangsawan, keluarga bangsawan yang disebut oleh Saudara Dipak ini, mungkin ada perkara-perkara lain yang menyebabkan Datin Sri Rosmah ni beri kepercayaan kepada Dania ni, khususnya menguruskan duit-duit yang berada di luar negara ni. Apa pandangan Saudara Dipak? Sebenarnya saya pun tak faham kenapa dia telah memilih Dania, selain daripada itu adalah satu-satunya anak lelaki di rumah yang saya rasa boleh keluar ke luar negara secara senyap tanpa orang mengenali dia. Kerana kalau dia hantar anak dia bernama Ashman, dan sekiranya Ashman for example pergi ke bank di Hong Kong, dia dah memang bank di Hong Kong dah letak Ashman dalam list politically sensitive people. Bermakna bila politically sensitive person, dia tak akan bagi dia akses kepada akaun sesenangnya. Jadi Dania ni walaupun sudah menjadi keluarga Datin Rosmah, tapi dia tak dikenali sebagai keluarga Najib Razak. Itu penting bagi Rosmah, especially dengan pengendalian dengan bank. Kerana bank sekarang very sensitive berkenaan politically sensitive people, dan apatah lagi dengan keluarga kleptokrat Najib Razak. Jadi Dania suitable. Dan saya tahu mungkin ini saya tak pasti ya. Yang saya pasti saya bagi tahu. Yang besar kemungkinan Danial pun dah kena bomoh dengan Rosmah. Dah kena pukau kau-kau dah. Jadi dia tahu Danial akan akur kepada dia. Maksudnya setiap apa gerak-geri tindakan yang untuk memberikan faedah manfaat kepada Rosmah ni mesti kena ada bomoh. Dia mesti guna bomoh. Saya ingat kawan-kawan saya yang pernah bersama lah, saya tak nak sebut siapa, yang pernah bekerja, dia berceritakan dengan saya pun seram juga nak cerita. Dia cakap kalau siapa yang dekat dengan Datin Sri Rosmah, ada yang tak kena, dia akan pening kepala sampai boleh pitam. Ya, ada saya tak mahu ambil nama Tan Sri ni, tapi Tan Sri ni adalah antara orang yang memang telah menentang tindak tanduk Najib dan Rosmah semasa Najib Perdana Menteri. Dan Tan Sri ni tiba-tiba menjadi sangat kritikal, sakit. Cara dia bomoh ni, dia tak boleh saja serang sesiapa tau. Dia kena tahu orang tu ada penyakit apa. So andai kata saya diabetes, tapi bukan serius lah, tapi kalau serius mungkin diabetes saya 20 atau saya ada gout, dia boleh serang gout, dia boleh serang you punya, sekiranya you heart patient, dia boleh serang you punya kawasan itulah, dia akan target sana. Dia buat you punya patung daripada atar, dia guna darah kambing, dia akan letak nama you atas patung tu. Dia akan letak nama mak you, nama mak penting. Dia akan nama mak, lepas tu dia akan memuja patung tu. Sampai patung tu jadi macam darah daging orang yang dia nak serang. Lepas tu dia akan target sana lah. Masuk jarum, masuk benda-benda yang akan mengakibatkan orang tu menjadi sakit. Sakit dia lagi teruk di sana. Dan Dipak menyaksikan semua ni. Saya ada sana. Biasanya ritual itu dilakukan masa bila? Dia kena lepas maghrib. Lepas maghrib. Lepas maghrib maksudnya malam. Dan berapa lama? Depend. Kalau dia macam saja, dia rumah Datin Sri di Langgat Duta. Dia ada dua bahagian rumah. Satu banglo utama, satu yang annex. So semua ni dijalankan di dalam rumah annex lah. Annex tu yang rumah sebelah. Tu sebelah dia. Belakang kat. Yang pernah ke rumah Datin Sri. Saya tengok gambar je. Saya malah nak mengaku. Saya tengok gambar je.
Adalah Dia rumah utama, lepas tu ada rumah tepi lah. Rumah tepi tu lah tempat dia buat semua. Oh, kat situ. Tempat tu. Dia ada dinding. Itu pun rumah tu tak adalah kecil besar juga. Dia mungkin dalam ground floor dia dalam 1,000 lebih square feet lah. Ya, Tak berapa besar, besar. 1,000 lebih. Boleh lah. Boleh ya. Ya. So dia ada dinding tu. Dia guard tu depan, guard belakang tu kan, tepi tu. Guard betul-betul dekat pintu, guard right hand side. Lepas tu bila masuk rumah, sebelah kanan tu dia tak guna guard polis, dia guna guard askar. Pada masa tu dia defense minister kan. So dia gunakan guard askar. Ya. So guard askar ni akan jaga semua. Sebenarnya bukan saja seperti saya bagi tahu tadi, bukan saya saja yang tahu. Semua orang tahu. Semua ada telinga, semua ada mata, semua lihat. Dia tahu. Najib Rosmah ni memang syirik. Memang dia praktis dia memang syirik. You tahu syirik tu apa? Ya. Yeah. Of course I know. Yeah. Haram lah tu. Menyekutukan Tuhan. Ya. Yeah. Percaya kepada iblis dan syaitan. Ya. Yeah. Menyembah kepada iblis dan memang syaitan. Dia buat. Itu adalah syirik. Memang betul. Memang dia buat. Wah. Memang itu kerja dia. Sampai tahap tu? Ya. Yeah. Itu cara dia kahwin dengan Najib. Itu cara dia boleh jadikan Najib Perdana Menteri. Seluruh hidup dia itulah cara dia mendapat kuasa dan duit. Ya. Okey. I takut masa dia masuk penjara Kajang tu, takut warden pun kena. Betul. Saya pun sebab saya suka mengikuti perkembangan kedua-dua tokoh ini, Datin Seri Rosmah dan juga Datuk Seri Najib. Bila Saudara Dipak pertama kali dedahkan berkenaan tentang Bomor itu, saya nak tengok dia, cara dia berjalan, siapa orang yang pertama sekali dia salam, dan saya dapat kesan adalah beberapa orang. Ada nampak yang orang yang ikut dia. Ya, dia ikut dan bagi sesuatu dan dia terus letakkan ataupun dia selalu. Saya perhati benda tu. Saya perhati. Okey. Kalau Abang Z pergi rumah dia, jangan sekali-sekali makan kek lapis dia. Jangan makan dia punya karipak. Makan habis. coklat boleh? Coklat yang dalam bungkusan boleh. Coklat yang telah dibuka, please don't. Ya. Baik, saudara-saudara. Saya dengan Saudara Dipak ni secara kata spontan, soalan-soalan spontan. Tajuk kita adalah pulangkan balik berkenaan tentang duit 100 bilion yang didakwa dimiliki oleh Datin Seri Rosmah dan juga Datuk Seri Najib Razak di luar negara, dan Saudara Dipak memiliki buktinya. Tetapi bukti itu Saudara Dipak mungkin akan bawa nanti. Ya, hari Jumaat Janji? kita. Hari Jumaat. Saya tunggu pinnacle kita kan, last episode kita hari Jumaat. Okey. So hari Jumaat adalah hari yang kita bagi semua bukti. Mungkin hari Jumaat juga parlimen akan dibubarkan mengikut apa yang kita dengar. Dan sekira ni berlaku, saya mungkin akan minta siri ni dipanjangkan lagi dengan pemilik Jom Channel. Panjangkan lagi 10 siri. Step by step, one by one, kita akan buka dan dedah semua. Nanti kita boleh bincang. Boleh bincang. Baik, saya nak bacakan soalan ataupun komen di dalam Facebook daripada saudara Lok YK di Facebook. Dalam part 1, Dipak kata salah satu suggestion Wang Songlap Rosmah lah ni. Kena tulis penuh ni, Datin Seri Rosmah. Dibawa balik dan agih kepada Ketua Bahagian UMNO. Saya terperanjat dengan suggestions dia. Bertahun-tahun Ketua Bahagian ini dapat berbagai-bagai projek dari kerajaan BN. Menarik ditulis BN ni, DEEND. InsyaAllah dia akan jadi BN. Dan Dipak pula cakap mereka sekarang susah kerana tidak ada wang. Adakah wang rakyat hanya untuk mereka? Adakah Malaysia tiada orang miskin yang amat perlu bantuan berbanding dengan ketua bahagian ini semua? Tahukah seorang ketua bahagian yang mati dulu, sekarang emak dan isteri anak rebut harta berbilion? Ini saya suka.
Ini merujuk kepada satu kes bekas menteri mantan menteri dah meninggal lah kan. Dan hari ini bekas dia punya balu dia dan juga mak dia, mak mertua balu ni dah berebut harta Berbilion. 2 bilion. Ini pun satu perkara yang saya tak boleh nak bayangkan macam mana seorang menteri boleh memiliki harta yang berbilion-bilion. Okey, mungkin saudara di pon. Mr. Lok, good evening, sir. Sebenarnya cadangan saya merupakan satu cara saya untuk membuka mata Ketua Bahagian UMNO kepada Majlis Tertinggi UMNO untuk faham bahawa ketua mereka telah mencuri duit sampai 100 bilion ringgit dan tidak pernah berkongsi dengan mereka. Seandainya pada waktu ini ketua bahagian harus demand, akar umbi UMNO harus demand membuat tuntutan kepada Rosmah untuk memberi duit ini kepada mereka atau rakyat Malaysia. Bukan untuk duit ini dihantar ke Kazakhstan dan dikuasai oleh menantu Datin Rosmah. Itulah sebab saya memberi cadangan tersebut. Saya faham sekiranya Ketua UMNO Majlis Tertinggi membuat tuntutan ini untuk duit yang telah kembalikan kepada Malaysia, maka satu UMNO baru akan menjelma di mana semua ketua-ketua UMNO yang telah mencuri duit, yang telah dibawa ke mahkamah, telah dihukum, akan dipaksa untuk mengembalikan duit. Bukan saya, bukan Abang Zack, bukan kerajaan Malaysia, tetapi UMNO sendiri harus berdiri teguh dan menuntut duit ini dikembalikan kepada negara Malaysia. Sekiranya ini berlaku, UMNO pasti boleh menang pilihan raya. Mungkinkah ini akan berlaku? Saya rasa tidak mungkin, kerana Ketua Bahagian UMNO masih takut dengan Rosmah, masih tidak berani menuntut wang rakyat Malaysia daripada Rosmah. Jadi siapa yang terpaksa menuntut duit ini? Saya, Abang Zack, pihak pembangkang. Kami akan menuntut untuk rakyat Malaysia duit ini dipulangkan. 100 bilion. 100 Sekali bilion lagi ringgit. saya tanya, 100 bilion tu benar-benar real Real, of course, benar-benar real. Ya. Saya tengok ramai yang menelpon saya dalam keadaan kita sekarang sedang live, ramai yang menelpon, yang WhatsApp dan sebagainya, bertanya-tanya betul ke 100 bilion yang didakwa oleh Dipak ni dimiliki oleh Rosmah dan juga Najib, maafkan saya, Datin Seri Rosmah dan juga Datuk Seri Najib di luar negara. Saya ingat lebih 50 orang yang bertanya ni, yang ber-DM saya, yang juga WhatsApp saya dan sebagainya. Dan Saudara Dipak tadi berjanji, Saudara Dipak berjanji akan membawakan segala bukti, termasuk bank statement, nombor akaun, nama bank, di mana duit 100 bilion itu disimpan. Betul Saudara Dipak? Kita tertunggu-tunggu akan hal ini. Mungkin Abang Zack akan dapat dokumen sehari sebelum orang lain. Saudara Dipak, saya ni cemas bila Saudara Dipak kali pertama sebut 100 bilion di depan saya. Sebelum ini kita tidak pernah berbincang pun, dan sama juga keadaannya hari ini. Semuanya berlaku secara spontan. Selepas sesi pertama, Abang Zack sempat tidur tak? Saya tak boleh tidur ni Pak. Kalau tak sempat tidur, boleh kira rambut. Terima kasih. Dia pulangkan balik sesuai dengan tajuk kita pada malam ini. Pulangkan balik. Alright. Okay, saya nak bertanya tentang berkaitan dengan duit tu, 100 bilion. Duit rakyat. Dah tentunya duit saya, duit
saudara yang sedang menonton ini dan juga duit saudara Dipak, dari mana Rosmah dapat duit 100 bilion itu dan bagaimana? Duit tu bukan duit yang dia dapat hanya daripada 1MDB. Daripada 1MDB, jelas Najib telah mencuri hampir 35 bilion. Ini sudah dibuktikan di mahkamah bahawa 35 bilion telah lenyap daripada 1MDB. Selainnya adalah rasuah-rasuah yang didapat daripada projek-projek besar seperti LRT, seperti highway baru dan yang di mana semua rakyat jelata tahu, ECRL. Telah harga dia telah dinaikkan 5 kali ganda. So kebanyakan projek besar atau mungkin kesemua projek besar dia telah mengaut duit ini. Projek solar di Sarawak. Sebenarnya Datin Rosman ni tak kisah. Walaupun projek solar tu untuk orang yang memang miskin kara. Yang bukan menggunakan solar sebagai alternatif. Tapi menggunakan solar sebagai satu-satunya cara mereka, anak-anak mereka boleh belajar di sekolah. Ya. Tapi duit tu pun dia nak godam. Ya. Ya. Itu duit memang untuk orang yang memerlukan. Kalau Abang Z familiar dengan Sabah Sarawak, Ya. kawasan pendalaman, Ya. nak cakap ada jalan raya untuk kereta masuk pun tak ada, naik sampan. Ya. Guarantee tak ada elektrik. Saya Jadi saya pernah ke sana. ke sana dan saya pernah dibawa oleh guru-guru di Sarawak untuk meninjau keadaan sekolah di Sarawak dan sangat daif, berbeza dengan keadaan sekolah di Ya, Semenanjung. memang menyedihkan. Tapi duit untuk solar Sarawak pun Datin Rosmah. Sorry lah, saya jijik lah nak sebut Datin ni. Saya pun. Tapi tak apa, kita hormat. Kita hormat lah. Pasal Sultan yang bagi. Ya. Selagi Sultan tak minta Tak tarik balik. gelaran tu, kita terpaksa lah. Ya. Terpaksa nak panggil dia Datin Rosmah. Tapi Dan 100 bilion ini Dipak kita bercakap tentang 100 bilion tau. Bukannya 100 ringgit, bukannya 1 juta, bukannya 100 juta tau. 100 bilion ni kalau kita nak simpan di dalam satu store ni, saya ingat kita memerlukan 2 blok bangunan. Oh, lebih lagi. Tapi kita nak simpan duit tu. Ya. Kita nak bagi duit tu dengan orang yang memerlukan pada waktu ni. Maksud saya begini. Ya. Maksudnya dengan 100 bilion ni saudara, kita boleh selesai 1 tahun perbelanjaan di Melaka yang hanya 500 juta. Betul? Kita boleh selesai masalah di Kelantan, masalah air terutamanya yang hanya sekitar 7 bilion untuk selesaikan masalah air yang puluhan tahun di Kelantan. Kita boleh selesai bila jabatan di Sabah dan juga Sarawak bagi kegunaan anak-anak sekolah. Betul. Untuk pergi ke sekolah tanpa kita nak mengharungi air sungai yang deras yang sangat berbahaya. Abang Zaid, yang lebih penting daripada tu, kalau 100 bilion tu tidak dicuri, tidak dihakis daripada rakyat Malaysia, besar kemungkinan duit tu boleh digunakan masa Pakatan Harapan berkuasa untuk menembus semua PTPN, PTPTN dan yang paling penting memastikan jalan-jalan tol kita tak payah dibayar lagi. Ya. Dan saya selaku, kalau duit tu ada, duit tu dah tak ada. Ya. Dan saya selaku rakyat Malaysia, saya nak duit tu dikembalikan. Ya. Saya nak supaya duit yang dicuri itu dikembalikan walau apa cara sekalipun. Ya. Sebab saudara yang sedang menonton ini, bila kita baca laporan audit, setiap tahun negara kita Malaysia mengalami keterisan berjumlah 60 bilion setiap tahun. Saya percaya. Dan apabila saudara Dipak dengan begitu yakin dan mendedahkan tentang 100 bilion ini yang dicuri oleh penyangak 2 orang ni, merpati yang sekarang ni menjadi gelarannya, Datin Seri Rosmah dan juga Najib Razak. Abang Zaid, bagi saya logik. Bukan merpati, sebenarnya gagak. Merpati itu suatu burung yang mulia.
Ya. Ni sepatutnya dibagi nama gagak. Ya. Ha. Dan saya bila dapat kecaman apabila kita berada di dalam sesi ini, ramai yang tidak bersetuju dengan apa yang kita lakukan. Ramai yang mereka komen ini adalah fitnah daripada Deepak. Ini Deepak ni tentu ada motif tertentu. Deepak ini mungkin sengaja nak mencemarkan nama Datin Seri Rosmah dan juga Najib Razak. Deepak ni nak cari pasal, Deepak ni nak glamour dan sebagainya. Saya teliti komen ini. Dan ada juga komen-komen yang berbentuk awas. Ini yang satu perkara yang saya fikir kalau kita ikuti atau kita hayati, rasa bimbang juga. Tetapi Deepak berkali-kali, saudara-saudara, berkali-kali dia meyakinkan saya tujuan dia berdedahkan tentang duit 100 bilion ini kepada saudara-saudara rakyat Malaysia adalah kerana Deepak nak supaya duit itu dikembalikan sesuai dengan tajuk ini. Dan saya pun tertanya-tanya juga, Deepak tak takut ke? Tak takut nanti keluar daripada sini, diancam dan sebagainya berkenaan apa yang Deepak dedahkan? Okey, Abang Zack, berkenaan apa yang telah saya dedahkan, adakah ini benar atau tidak? Ini soalan waras, logical question. Dan saya telah buktikan banyak kes-kes ni di mahkamah dan saya akan bagi lebih bukti Jumaat ini. Tetapi yang paling penting, yang paling logik, yang paling soalan waras yang semua mungkin ini adalah cyber trooper Rosmah dengan Najib, tapi soalan waras yang mereka harus tanya walaupun mereka telah dibayar adalah kenapa Rosmah tidak menafikan ini? Dan kenapa saudara Deepak tidak disaman? Dan kenapa sehingga sekarang sudah 10 tahun saya mendedahkan perkara-perkara ini, saya tidak disaman? Kenapa? The elephant in the room, ungkapan English lagi ya. The elephant in the room is kerana ini adalah benar. Mereka tidak boleh menafikan. Dan kalau mereka saman saya, maka perkara-perkara ini dengan saksi-saksinya akan datang ke mahkamah. Okey. Soalan statement terakhir Abang Zack, adakah saya takut? Ya, saya takut. Tapi Abang Zack kena faham. Semasa Najib Perdana Menteri, saya sudah bermula perkara ni. Dan Najib tahu bahawa saya telah dianiaya dan saya telah ditindas oleh Rosmah. Najib tahu semua cerita ni. Apa yang telah berlaku semua dia tahu. Jadi kalau dia atau Rosmah nak ambil apa-apa tindakan yang berunsur fizikal, pertama, Tuhan akan memberi mereka jawapan yang sewajarnya. Kedua, kalau dia ke fizikal, saya pun ada orang-orang saya. Saya jamin mereka pun akan ke fizikal. Wah, saya lagi panas ni. Cara di Malaysia, kita tak boleh fizikal. Tapi kalau fizikal, pastikan berwas-was juga lah. Kita ada undang-undang. Jadi kita tak ada mengguna cara itu. Tapi soalan dia saya jawab. Mudah saja kepada siapa yang komen ataupun yang tidak bersetuju ni, kalau tak bersetuju dengan Deepak, mungkin boleh buat laporan polis. Betul. Saya setuju. Ini ada satu cabaran. Yes. Mungkin boleh dakwa Deepak. Yes. Menipu ataupun memfitnah Datin Seri Najib ataupun Datin Seri Najib lagi, Datin Seri Rosmah dan juga Datuk Seri Najib. Saya dah confused. Pasal kita tak tahu siapa dalam rumah itu, siapa lelaki dan siapa perempuan. Siapa yang sebenarnya mengendalikan rumah ini. Okey, soalan. Kita ambil daripada YouTube pula. Tontonan kita sangat tinggi pada malam ini. Deepak, saya lihat di dalam Facebook saja sudah 1000 lebih, 1200 ke 1300 yang sedang menonton. Baik, saya nak ambil soalan daripada YouTube daripada Mike Zain. How did Deepak get involved with Rosmah and Najib? Salam Mike Zain. Sebenarnya Mike Zain, saya kenal Rosmah kerana datang beli kapet daripada saya.
Ya. Itulah kali pertama saya jumpa dia. Ya. Dan Ya. Daripada itu saya memang pada masa itu juga terlibat dalam bisnes lain. Ya. Dan saya telah mendapat satu cara untuk berniaga, di mana kalau diperlukan saya akan minta nasihat daripada kawan-kawan saya, dan mereka akan menyatakan, oh kalau nak dapatkan projek ni, you kena bayar duit dengan Rosmah baru dapat. So saya pun adalah pernah bertanya dengan Datin, projek ni macam mana? Oh, saya tak involve, you kena tanya suami saya. Tapi ya, saya menampilkan projek tu kepada suami. Tapi suami pula minta bayar duit dengan isteri dia. Siapa isteri, siapa suami? Itulah cara mereka, modus operandi mereka. Berani Berani dia orang minta duit Baik, soalan seterusnya. Oi, berlaju juga komen dalam Facebook ni. Saya tak boleh nak baca. Ada juga yang fake account ni menyerang kita. Ni tak mengapa, saya teliti. Kalau kita boleh buat tindakan, kita buat tindakan. Sebab negara kita ada undang-undang. Betul. Dan kalau tak bersetuju lagi sekali, kalau rasa nak saman, nak buat laporan polis terhadap Dipak, silakan. Betul lah Dipak? Betul. Okey. Tapi saya menyeru, yang buat laporan polis tu bukan seorang yang telah dibayar oleh Rosmah, tetapi Rosmah sendiri. Wah. Baru betul. Tak boleh betul. Orang yang dibayar tu sama keadaan dia. Sorry Abang Zack, kita lari topik sikit. Ya. Baru-baru ni keluar berita bahawa Najib telah kahwin seorang isteri baru bernama Shima. Dan walaupun Najib tidak menafikan bahawa dia telah berkahwin dengan Shima, dia tidak menyatakan bahawa dia tidak berkahwin dengan Shima atau dia tidak berkahwin lagi. Tetapi ada seorang, kononnya kawan Datin Rosmah dan Datuk Najib, telah membuat laporan polis bahawa berita bahawa Datuk Najib telah kahwin dengan isteri baru dan bermadu adalah salah. Dan ini ada berita palsu. Tapi Najib tidak pernah menafikan. Rosmah tidak pernah membuat laporan polis bahawa Najib ada berita palsu berkenaan Najib telah berkahwin, telah bermadu. Itu bila baru ni, saya think dalam 2 bulan ni. Lepas ada gambar. Musim raya lah, musim raya Aidilfitri. Patutlah muka Datuk Seri Najib ni berseri-seri Berseri-seri. Berseri-seri. Sebab dia ada bini baru. Ataupun dia. Tapi I nak tanya Abang Zack, kalau bini kedua boleh pergi jumpa dekat penjara juga ya? Boleh kalau dia boleh ada sijil lah. Ada sijil. Boleh pergi jumpa. Boleh. Tak tahulah, saya tak ada pengalaman yang itu. Saya tak tahu undang-undang. Saya tak ada pengalaman. Saya kena tanya pada yang lebih. Tapi bila time nak buat laporan, dia hantar orang. Dia sendiri tidak menafikan. Sampai hari ini Rosmah tidak menafikan, Najib tidak. Bila sesuatu yang benar, dua-dua ni tak akan menafikan. Dia hantar orang untuk buat laporan. So I minta kalau betul Rosmah buat laporan. Najib buat laporan. Kita harapkan Datin Seri Rosmah sedang menonton live ini, dan ini adalah satu permintaan saudara Dipak. Nak baru air layan laporan tu. Nak buat laporan polis, biarlah Datin Seri Rosmah sendiri yang buat laporan. Jangan hantar budak yang dibayar. Okey. Alright, soalan seterusnya memang sangat banyak ni daripada Abdul Haris di YouTube. Duit yang dicuri mana boleh pulangkan kepada UMNO? Mesti pulangkan kepada rakyat Malaysia. Okey, lagi. Daripada Zaitun American YouTube. Terbaik Dipak kalau Najib Rosmah boleh kasih duit rakyat. Alhamdulillah. Tapi tidak semudah itu, percayalah. Okey. Saya nak jawab Zaitun American, Abang Zaid, walaupun kita kesuntukan waktu. Zaitun, salam. Memang saya tahu bahawa tidak semudah itu. Tetapi adalah penting kita menggunakan undang-undang Malaysia dengan kekerasan sikit. Kita tak boleh selembut nak bagi mereka can ni. Kalau tak boleh buat lain, sita harta dulu. Barulah mereka tahu yang kita serius nak dapat balik wang yang telah dicuri. Gunakan undang-undang,
tapi kita kena guna dengan cara keras. Ya. Baik, soalan seterusnya. Daripada saudara Muhammad Haswan ni, saya baca di Facebook. Facebook pun boleh tahan. Boleh tahan juga laju. Pasal cincin berlian Rosmah dah tak ada ke? Mungkin Saudara Dipak boleh ulas sikit. Yang lepas Saudara Dipak terlibat dalam pembelian berlian. Dengan bawa masuk berlian. Mungkin ulaslah sikit. Sebenarnya ini cerita untuk hari Jumaat, tapi sikit. salam Cik Muhammad Azwan. Sebenarnya kebanyakan berlian dia, jewellery yang telah dibeli dengan duit yang dicuri dia, semua ada di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi mereka ada satu bank safe deposit yang lebih besar daripada bangunan ini. Saja untuk Rosmah simpan barang-barang dia. Saya akan dedahkan nama bank dia hari Jumaat di Abu Dhabi. Okey? Ya. Best. Okey, ini saya nak bacakan sikit. Ini dia minta saya bacakan daripada Asif Ahmad. Komen di Facebook, saya mewakili rakyat Gombak nak balik duit RM100 bilion itu ya. Usahakan saudara, saya pun nak. Okey, di TikTok. Saya ambil di TikTok pula Sabar saudara. Daripada Syarifah kena bomoh. Saya tak takut kena bomoh dengan Rosmah ke? Saudara kot. Saudara tak takut kena bomoh dengan Rosmah ke? Ya. Daripada soalan daripada Syarifah Az-Zahra. Salam Puan Syarifah. Sebenarnya saya pun takut. Tadi saya baru cerita dengan Abang Z. Kadang-kadang tidur saya kena letak pisau bawah tilam. Sembur limau. Itu pun kadang-kadang tak lepas nak tidur. Tapi bagi saya, agenda saya adalah untuk mengembalikan duit ini. Sekiranya saya terpaksa masuk pilihan raya ni, harap-harap jadi wakil rakyat di parlimen, saya akan ke sana, saya akan minta di sana, saya akan tuntut untuk rakyat Malaysia, duit ni mesti dikembalikan. Saya cadangkan masuk UMNO. Okey. Soalan di TikTok lagi. TikTok pun boleh tahan juga. Berapa harga Rosmah bayar bomoh-bomoh dia? Ini perkara ini dia mengikut projek dia lah. Kalau bomoh pun ada projek. Ada nilai projek. Ada level-level. Ada level-level dia. Darjat projek. Berapa bomoh tu pun ada dia punya group dia. Kalau andai kata di Indonesia, kalau bomoh tu dibuat kerja untuk buat seruan. Seruan tu mungkin untuk 7 malam atau untuk 10 atau untuk 40 malam. Maka berapa orang akan ikut? Okey. 100 orang, 1000 orang. Ya, kadang-kadang 1000 orang akan duduk di Sumatera, ada satu tempat, itu pun saya akan dia tak duduk 100 orang berkumpul terus? Berkumpul terus. Berkumpul terus. Macam mana dapat permit tu? Kalau 100 orang, kalau Pakatan Harapan lah contoh 100 orang berkumpul tanpa permit, dah kena akta perhimpunan aman. Di Indonesia. Di Indonesia, maafkan. Di Sumatera. Ni di kawasan pendalaman Indonesia, bomoh-bomoh ni. 100 orang? Ya. Banyak tu. Ya, jadi dia ikutlah satu kepala berapa. So andai kata malam ni dia nak ambil nama yang di-Pertuan Agong untuk bubarkan parlimen. Okey. So dia akan seru malam ni yang di Pertuan Agong, aku dia akan masuk dalam kepala yang di Pertuan Agong untuk aku kepada ini. Alamak. So dia kena bayarlah, kalau 100 orang kena bayar ikut projek. Dia saiz projek. Apa projek itu? Anggaran? Satu orang mungkin RM2,000, RM1,500. Kalau 100 orang 100 lebih ribu. 2,000, 100 orang, 200,000. Ya. Saya ada risip pembayaran pun ada. Saya celah gigi je. Celah gigi aja. Tapi ikut saiz projek lah. Okey. Boleh kita jawab soalan-soalan? Boleh. Saya okey kalau tuan pemilik sini okey. Okey, boleh Soalan daripada Abdul Halim Yunus di YouTube. Soalan kepada Saudara Dipak. Berapa lama saudara bekerja dengan Rosmah? Salah ni. Kerja dengan Datin Seri Rosmah. Saya tegur Dan berapa gaji saudara? Salam Abang Halim Yunus. Sebenarnya saya tak bekerja dengan dia. Saya boleh dikatakan menolong dia dengan kerja-kerja ni. Kerana kalau dia hantar orang dia untuk bayar bomoh, andai kata bomoh tu minta 10,000, orang yang dia hantar tu cakap bomoh minta 20,000. 10,000 dia sapu.
Jadi saya tolong untuk pastikan bayaran dibuat secara tulus lah. Jadi tak ada kehakisan di Jarang sana. saya jumpa orang UMNO baik macam ni. Sorry. Saya bukan orang UMNO. Sorry. Jarang saya jumpa orang baik macam ni. Abang Zack ni petang ni I dah kena 2 kali 4 letter word dengan abang. Bukan 4 letter word lah yang satu tu, yang lagi satu ni. Okay. Alright, soalan seterusnya. Daripada boy YouTube. Boy mesti lelaki lah ni. Jalaluddin Jarjis mati naas helikopter, mati terancang ke? Saya tak tahulah nak jawab soalan ni. Saya tak tahu nak jawab. Saya tahu jawapan dia tapi ni memang bahaya jawapannya. Secara Deepak ada jawapan dia tapi memang bahaya. Tak apa kot, kita bahaya. Ini tadi pun ada bercerita pasal 2 bilion tu. Ini orang ni sudah meninggal dunia. Kita kena hormati. Kita hormat lah. Tapi duit tu kita nak. Kalau duit tu duit rakyat kita nak. Itu duit rakyat. Pasti itu duit rakyat. Tapi kita tak boleh cerita lagu Macam dia pergelutan di antara keluarga arwah yang telah meninggal dunia di mana saudara dia bergelut untuk duit ni. Ini akan jadi sama dengan Rosmah dengan Najib. Akan berjadi pergelutan untuk duit 100 bilion ni. Dan last yang akan rampas semua duit ni adalah menantu dia. Itulah sebenarnya poin yang kita nak bincangkan. Itu poin kita, ya. Kita nak mengelakkan daripada perebutan harta itu. Seperti mana mantan menteri yang meninggal dalam naas helikopter, 2 bilion saudara-saudara, perebutan di antara menantu dan juga ibu mertua. 2 bilion. Seorang menteri boleh memiliki kekayaan sebanyak 2 bilion. Ini 100 bilion. Dan saya tak heran pun 2 bilion tu sebab itu baru menteri. Dia menteri dan dia adalah best friend. Yes. Best friend. Tapi kita tak boleh nak cerita lah hal tu. Dan ini sangat sensitif. Producer pun suruh saya zip mulut. Okay. Alright. Seterusnya, daripada Hashemi Hamri di TikTok. TikTok ni sebab dia kecil, saya kena zoom sikit. Dia punya cadangan, pendedahan ini SPRM kena start buat siasatan. Mestilah. Salam Tuan Hashemi Hamri. Pandangan saya, pandangan yang kira brutally honest lah. SPRM akan buat siasatan selepas kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan semasa PRU15. Kalau tidak, tak mungkin. Wah. Ini Kenapa adalah Pakatan Harapan? Ini first time saya dengar ni. Kenapa Pakatan Harapan? Kerana kerajaan UMNO tidak akan mengambil tindakan seperti ini. Ya. Tengok pada masa ini, mereka tahu Rosmah dah curi 100 bilion. Ya. Dan saya dah bagi, setiap ketua bahagian dapat 200 bilion. 200 milion. Betul. Ya. 200 milion pun seorang pun sampai sekarang tak berani berdiri untuk membuat tuntutan untuk rakyat Malaysia. Betul. Apatah lagi tuntutan untuk UMNO. Betul. Sehingga hari ini. Maksudnya Saudara Deepak menaruh percaya kepada Pakatan Harapan. Ni first time saya dengar ni. Ikhlas ke tak ikhlas ni? I think Abang Zack mungkin tak kenal latar belakang saya. Okey. Abang Zack boleh tanya dengan Presiden PKR atau mungkin Menteri Besar Negeri Sembilan. Ya. Bukan apa Saudara Deepak. Kita ni bincang pasal soal duit rakyat. Duit 100 bilion ni saudara ni. Duit rakyat. Bukan duit saya. Betul. Bukan duit Deepak. Duit rakyat 100 bilion ni. Duit kita nak tuntut. Dan Saudara Deepak ada cara dia nak tuntut. Dan itulah kita sama-sama di dalam siri ini untuk kita berbincang. Tetapi malangnya UMNO ini satu parti yang saya pun tak tahu nak cakap. Maafkan saya Saudara Deepak. UMNO ni betul-betul dia jahanam lah parti dia. Dalam keadaan rakyat tengah susah menderita ni, dia boleh nak fikir soal kuasa. Dia nak desak bubar parlimen. Semalam 4 hari bulan semalam kan 4 hari bulan. Di mana UMNO ni presidennya bertemu dengan Perdana Menteri, dia buat satu majlis ni nak desak supaya bubarkan parlimen. Pada masa yang sama saudara-saudara, berlaku banjir di 3 kawasan. Di Jasin berlaku banjir. Kemudian di Bangsar berlaku banjir, di Johor juga berlaku banjir. Saya percaya sekiranya kita ni kalau nak berdepan dengan pilihan raya dengan mood rakyat yang sedia pilihan raya,
saya ingat kita boleh raikan demokrasi ini dengan lebih baik. Betul. Kita tak nak jadi seperti Johor dalam tempoh ataupun pandemik di Melaka. Waktu itu rakyat tengah ketakutan berdepan dengan pandemik, dia buat pilihan raya. Dan akhirnya dia menang. Itu sebab kita nak supaya permainan game ini, pilihan raya ini diadakan dalam keadaan yang betul-betul seimbang lah. Come on lah kan. Come on lah. Itu je. Saya nak juga nak baca, nak reply komen-komen yang agak nakal ini, tapi tak apa. Baik, sorry Pak, saya bacakan lagi komen-komen di mana ni, di YouTube. Saya daripada Akil Harif. Saya dah follow kes yang Dipak bongkar. Bab Rosmah ni dari zaman anaknya yang kahwin dengan Fazli punya kes. Lagi saya memang respect keberanian Dipak. Ya, saya pun bersetuju dengan saudara Akil. Saya begitu pun sama juga. Saya pun respect juga dengan saudara Dipak. Dan saudara Dipak begitu berani. Mungkin saudara Dipak nak respon sikit. Salam Cik Akil. Sebenarnya terima kasih kerana respect keberanian saya, tapi saudara Akil kena tahu saya memang ada agenda untuk memastikan duit ni dipulangkan. Jadi bila saya lihat wakil-wakil rakyat kita tidak berani untuk ambil tindakan yang lebih mantap, yang lebih berkesan, maka saya terpaksa memberanikan diri. Saya bukan berani saya penjual kapet, saudara Akil. Tapi saya berani kerana saya tahu apa yang telah berlaku dan saya juga tahu bahawa kebanyakan wakil rakyat tidak mau ambil tindakan untuk push untuk duit ni dipulangkan. Sekiranya andai katalah daripada pembangkang atau daripada kerajaan PN berganding bahu menuntut kepada Najib dan Rosmah kembalikan duit 100 bilion ni, maka duit ni akan dipulangkan. Tetapi mereka tidak. Ya. Jadi saya terpaksa menjadi berani, saudara Akil. Ya. Saya menjadikan diri saya berani. Ya. Dan saya pun turut jadi berani. Ya. Duduk Dan sebelah dengan saudara Dipak. Abang Zack pun turut sekapal dengan saya dalam perjuangan ni. InsyaAllah. Sebab kita ada Tuhan. Kita ada undang-undang. Ya. Dan apa yang kita tuntut ini adalah melibatkan kepentingan rakyat, duit rakyat. Rakyat tengah susah sekarang ni, Dipak. Rakyat tengah menderita. Inflasi kita meningkat. Walaupun kita ada satu pasukan yang sangat hebat di dalam dunia ini yang dikenali sebagai pasukan jihad tangani inflasi ini, tetapi inflasi meningkat. Harga barang tetap naik dan masalah ini tak selesai. Jadi kita mengharapkan agar duit 100 bilion ini kalau dipulangkan, bolehlah nak bantu rakyat Malaysia. Janganlah bantu UMNO. Kita bantulah rakyat Malaysia ni, saudara Dipak ni. Okey, saya bacakan lagi soalan daripada TikTok Amir Selayang. Saya rasa ini pandangan dia. Jaga keselamatan Mr. Dipak. Pendedahan ini amat bahaya jika benar mereka ada 100 bilion. Itu pandangan yang baik, saudara Dipak. Itulah perkara yang saya pun bimbang juga. Itu sebab pagi tadi saya telefon. Ya. Dipak okey ke? Okey. Okeylah kan. Dan saya juga turut bimbang tentang keselamatan saudara Dipak sebab 100 bilion ni bukannya kecil. 100 bilion ni banyak kita boleh buat. Dan saudara Dipak pun sebut ada siri-siri pembunuhan yang melibatkan duit. Kita tak nak sentuh siapa orangnya. Mungkin besok lah atau Jumaat kot kita boleh. Tak, Jumaat kita kepada di mana duit itu. Ya, okey. Abang Zack, boleh saya jawab Okey. sangat ringkas kepada saudara yang sebelum ni, ke bawah sikit. Saudara tadi yang bertanya tadi di TikTok tadi. Ya. Sebab dia laju sangat. Okey, ya. Amir Saudara Selayang. Amir, ya. Ah. Saudara Amir, saya berjuang ni dah hampir 10 tahun. Ya, saya menjaga keselamatan, tapi saya percaya dengan Tuhan. Tuhan alam semesta. Jadi saya tidak takut dengan mereka. Tidak takut langsung dengan mereka. Saya pun begitu juga, Pak. Saya fikir banyak kali juga untuk kita teruskan.
pandangan-pandangan rakan-rakan tentang keselamatan, tentang ada sikit berbaur-baur ugutan dan sebagainya. Saya banyak menerima puluhan panggilan telefon sehingga sekarang ni pun telefon saya berdering. Saya tak tahu apa tujuan mereka, daripada mana mereka dapat nombor telefon saya, dan ada juga yang saya sempat jawab. Dan ya, mereka tidak bersetuju dengan apa yang Seri Lipak dedahkan ini. Tetapi saya ulang lagi sekali, atas kepentingan rakyat, duit ini, 100 bilion ini, kita mahu dikembalikan semula ke pangkuan rakyat. Itu yang tekad saya dengan Seri Lipak. Kita tak ada apa-apa persen pun kita nak ambil duit tu, kita nak duit tu dikembalikan. Okey. Soalan daripada Facebook, banyak sangat yang saya pilih-pilih juga. Daripada Dino Syam, selamat malam Seri Lipak. Adakah sokongan rakyat yang masih setia kepada bosku juga disebabkan bomoh? Walaupun rakyat tahu Najib itu memang bersalah curi duit rakyat. Datuk Seri Najib, Kan Najib, silakan. Saudara Dino Syams, selamat malam. Saudara, kalau mengimbas kembali semasa malam-malam terakhir PRU 14, di mana Datuk Seri Najib mengadakan banyak sesi ceramah di dewan-dewan, di stadium besar, dan ramai yang datang bersorak, bertepuk, sokong bosku, sokong kerajaan BN. Tetapi akhirnya BN tumbang. BN tumbang bukan kerana pembangkang sahaja. Tumbang kerana rakyat Malaysia arif. Walaupun mereka boleh bersorak, buat komen, memberi sokongan kepada bosku, tetapi mereka tahu bahawa sekiranya bosku kembali, Rosmah akan datang balik dan dia akan godam lagi duit kita. Itu bukan Rosmah, itu Rosku. Bosku, Rosku. Bosku, Rosku. Rosku tu Rosmah lah. tak sedap lah dengar Rosku. Dia bukan Rosku. Dah cancel lah. Cancel. Okey. Okey. Baik, itulah kita. Okey. Baik, saudara-saudara, saya ingat cukup sampai setakat ini kot. Kita akan sambung pada hari Jumaat. Hari Jumaat. Saya harapkan Seri Lipak angkat telefon saya. Saya risau bukannya saya telefon ni nak minta duit, nak bagi akaun nombor suruh bank in kan. Saya bimbang keselamatan Seri Lipak. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga mahu berjuang bersama Seri Lipak. Berdoalah untuk saya, untuk keselamatan saya. Malam tadi ramai saya berjumpa di Melaka, kawan-kawan di Melaka ni. Alhamdulillah, terima kasih orang Melaka memberi sokongan kepada saya. Zack, teruskan, jangan bimbang. Kita orang sentiasa support. Sekiranya perjuangan ini adalah perjuangan yang telus, apa salahnya untuk kita berganding bahu bersama-sama demi rakyat. 100 bilion ni saudara, bukannya sikit tapi sangat banyak. Kalau jatuhlah 100 bilion daripada atas ni, saya ingat satu Shah Alam ni habis banjir. Betul. Dengan duit 100 bilion ni. Abang Zack, saya nak buat satu last statement lah. Okey. Bagi saya, PRU memang dekat. Memang mungkin seawal esok. Jadi seruan saya kepada pihak pembangkang adalah untuk berganding bahu dengan semua parti-parti pembangkang. Create momentum kita sekarang. Sekarang. Tak kisah parti mana. Dah jadi ahli politik pula sekarang. Tak. Ini harus dibuat. Walaupun ideologi mungkin tidak selaras, mungkin pemikiran atau personality berlainan, tetapi PRU 15 adalah PRU untuk rakyat muda. Kita lupakan yang lama, kita mesti ambil peluang ni. Kalau kita tak menang PRU 15, Malaysia rosak. Saya suka perkataan kita itu. Seri Lipak nampaknya kita walaupun berkawan, baru-baru berkawan, Seri Lipak dah ikut saya tadi. Ini bahaya ni kalau kawan dengan Zack. Tapi saya ada satu seruan ni Seri Lipak. Kalau Seri Lipak ada seruan, saya juga ada satu seruan. Saya dengan ini menyeru kepada terutamanya Datin Seri Rosmah Mansor. Sekiranya Datin Seri sedang menonton live ini, video kami berdua ini, saya menyeru kepada Datin Seri Rosmah Mansor untuk pulangkan duit RM100 bilion yang Datin Seri simpan di luar negara.
Kalaupun tak boleh nak pulangkan 100 bilion, cukuplah pulangkan 50 bilion itu buat masa sekarang ni, kerana rakyat sedang menderita, Datin Seri. Banyak anak-anak ni yang tak ada pekerjaan, dan kos sara hidup sekarang ni makin meningkat, inflasi meningkat, dan yang paling penting sekarang ini adalah kita punya negara ini sekarang ni sedang menuju kemusnahan. Itu seruan saya, rayuan saya kepada Datin Seri Rosmah sekiranya mendengar ataupun menonton video ini. Saya ingat setakat itu saja, Saudara Lipat, dan kepada rakan-rakan, saudara-saudara yang sedang menonton ini secara langsung di dalam Facebook, sama ada di Facebook atau YouTube ataupun TikTok, silakan saya mohon kepada saudara untuk sharekan rancangan ini, sebar luaskan, tak kisahlah kepada pakcik-pakcik, kepada jiran tetangga, kepada orang kampung, kepada siapa saja, supaya pendedahan ini boleh kita sampaikan kepada semua rakyat Malaysia, pada macam-macam UMNO pun sekali, sebarkan. Baiklah, saya ingat sampai setakat ini saja.